Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta. Buka wa a'udzuka min syarri ma sana'tu. Laka bina. Fa innahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Akademi, para skuad munajat umat muslimin muslimat hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Allah izinkan kita untuk berkumpul di atas talian dalam siri munajat umat. Alhamdulillah, untuk tahun 2024 ini. Ini live yang pertama lah untuk 2024. Malam semalam tak ada, kemarin ada. Oh, malam pertama lah kan? Aku lupa lah. Betul, semalam saya tak ada. Oh ya, ini malam kedua kan? Alhamdulillah, ya malam kedua. Alhamdulillah, untuk tahun 2024 ni, daripada 2019, start PKP, sehinggalah ke malam ini. Diam tak diam 4 tahun ni mas sekalian. Diam tak diam 4 tahun. Kita dah bersiaran di atas talian dan kita telah berusaha, kita mohon pada Allah, kita berusaha untuk istiqamah dalam pertama, dalam kita
untuk memastikan perbahasan kehidupan. Malam pertama 2024. Oh ya, malam pertama kan? Itulah malam pertama. Jadi dalam usaha untuk kita mengenal pasti fahaman-fahaman sudut pandang kehidupan yang mungkin kita anggap biasa, mungkin kita anggap perbincangan yang biasa, apatah lagi disampaikan oleh orang yang biasa-biasa. Namun percaya atau tidak, kegagalan kita dalam memahami tentang kehidupan menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang kita sangkakan biasa tetapi boleh mengguncang kehidupan yang disangkakan tiada apa-apa itu. Sebagai contoh kehidupan berumah tangga. Orang anggap biasa rumah tangga ni, biasalah rumah tangga, biasalah. Tapi kerana kegagalan kita memahami dan kegagalan kita dalam nak mendalami tentang masalah ataupun permasalahan ataupun perkara-perkara di dalam rumah tangga, ilmu yang menggunung tinggi, amalan yang membukit, boleh orang kata apa, hilang begitu saja jemaah sekalian dengan permasalahan kehidupan rumah tangga. Boleh hilang orang kata apa, respeknya. Boleh hilang kedudukan kita yang kita sangkakan kita dah beramal, tapi akhirnya kecundang jua dengan ujian. Jemaah yang muliakan Allah SWT. Kerana apa? Kerana kehidupan ni adalah ujian. Dan ujian iman dinyatakan dengan ujian yang kita diberikan. Ujian itu baik dan buruk. Sebab tu kita kena seringkali dan selalu perhatikan kehidupan, selalu untuk kita meluruskan kefahaman agar kehidupan kita tidak hancur, tidak rosak, tidak terkeliru. Soal wanita, yakni rumah tangga, soal harta. Memang inilah perbincangan yang nampak biasa tapi kesan, impaknya boleh menghancurkan legasi yang ada. Perbincangan kehidupan ini. Jadi iman dinyatakan dengan ujian. Bagaimana nak memastikan iman kita ni dalam keadaan yang sejahtera dan menyerah diri, taslim, yang ini sejahtera, qalbun salim, maka nak tak nak kita kena dilalukan dengan ujian. Dan ujian itu dalam rupa bentuk susah dan senang, baik dan buruk. Bagaimana kita nak mendepani ujian baik dan buruk, jemaah sekalian? Adakah kita nak kekal dalam keadaan terus berbuat baik, bersangka baik, terus untuk kita tidak memburuk-burukkan, tidak termakan dengan keburukan? Dan ini kehidupan. Kehidupan ni kalau kita simpulkan, jemaah sekalian, yang pertama, kalau kita lihat kehidupan adalah membina hubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Kehidupan membina hubungan dengan Tuhan, yakni Allah. Jadi setiap orang akan diperhatikan oleh Allah bagaimana hubungan dia melalui hubungan kita dengan Allah nak diukur bagaimana? Dengan solat. Solat untuk kita, jemaah sekalian, dengan perbuatan kita semata-mata. Bagaimana nak tengok hubungan kita dengan Allah? Maka ujian, Allah uji. Ujian. Adakah kita nak lari daripada kebaikan, berhenti daripada buat baik, berhenti daripada bersangka baik, atau kita akan diuji, bila kita diuji, kita akan bersangka buruk. Ini kita dah lalu daripada 2019 sampai sekarang 2024 untuk melatih fikiran untuk sentiasa bersangka baik dan terus berbuat baik walaupun keadaan itu disajikan dengan keburukan. Yang penting jangan kita berbuat buruk. Jangan kita bereaksi buruk. Walaupun kita tengok orang tu berbuat buruk, nampak keburukan, tapi iman itu menjaga diri daripada berbuat buruk. Mengata yang buruk, bersangka buruk, perangai buruk. Itu iman. Memburuk-burukkan. Tidak. Berhadapan dengan isu isteri, suami isteri. Kadang-kadang bila ada clash, dia memburuk-burukkan.
Isteri burukkan suami, suami burukkan isteri. Itu bukan ciri orang beriman. Allah ujikan dengan kesihatan, kesenangan. Dia memburukkan keadaan yang sakit pula. Dia tak suka, dia memburukkan keadaan susah. Susah itu satu keburukan. Dia memburukkan, dia nak senang. Bila diuji dengan orang buruk datang pada dia bersikap buruk, maka dia akan burukkan, dia akan jauhkan daripada orang buruk dan memburukkan. Akhirnya dia termakan dengan keburukan. Dan kita boleh buat satu kesimpulan, iman sekalian. Kehidupan adalah ujian yang Allah datangkan dalam rupa bentuk baik dan buruk untuk mengukur tahap hubungan dia dengan Allah. Wa ilaina turja'un. Adakah dia mampu mengekalkan prestasi baik, iaitu baik di mata ataupun di pandangan Allah. Di pandangan Allah, baik, bukan baik di pandangan manusia. Tak guna baik di hadapan manusia. Tak ada makna baik di hadapan manusia. Dan takkan dihina oleh manusia. No issue. Tak ada isu. Sebab tu bermula dengan pasangan. Pasangan ni, dalam apa pun isu, apa pun kita pergi, kita buat murajaah sikit. Kan? Dalam apa pun isu rumah sekalian, ceritalah apa kelang kabut hidup ni. Hubungan dengan Allah ni terbina apabila dia menjaga hubungan dengan orang yang Allah suruh jaga. Suami isteri. Ni, bagi anda berkahwin lah. Dia kena make sure, walaupun orang luar buruk pandang dia, cerita tak kisahlah bagaimana pasangan. Kadang dia boleh lagi pada orang, tapi dia kena ngadap pasangan dia. Bagaimana kita nak mandang baik pasangan kita? Itu kan senang. Kadang-kadang makin lama ujian, makin lama kita dah berhubungan, kadang bila bahasa mudah terkantoi itu, terkantoi ini kan. Kadang isteri dah tak respect suami, suami dah tak respect isteri. Hilang respect. Dalam hubungan rumah tangga ada dua, respect, hargai. Apabila suami tak boleh menghargai isteri, dia buat isteri tu macam ada tak ada, wujud tak wujud, maka dia punya purpose of marriage itu dah defeat, dah tak ada. Sebab Allah mendatangkan isteri untuk dihargai. Tapi sebab mungkin isteri dia pernah cakap buruk, pernah tarik muka, yelah bila dah bergaduh terkantoi-kantoi ni, marahlah isteri kan. Isteri pun buatlah perangai singa dia, perangai lansui di siang hari dia. Ingat suami boleh padam macam itu je ke dengan perangai tu. Sebab tu kadang-kadang kita tak tahu ke depan jadi apa. Sebab tu bila satu benda yang buruk berlaku, hati-hati jangan kita throw out perangai buruk. Sebab mungkin lepas tu kita hubungan jadi baik. Dah elok dah tak gaduh. Tapi dia punya capture buruk tu tetap. Tak semua orang kuat untuk mendepani perangai tu. Dia kan kadang tergambar-gambar perangai buruk tu. Sekarang bolehlah baik. Dulu buruk ada macam itu. Sebab tu iman dia neutralkan benda tu. Respect. Bila seorang isteri tak boleh respect suami. Sebab apa? Suami pernah buat perkara itu, perkara ini, macam-macam lah perangai dia. Isteri dah hilang respect. Tapi dia buat baik juga. Tapi bukan dia respect suami dah. Dia terpaksa dah suami dia nak lari mana lagi. Iman. Jadi yang penting dalam rumah tangga, dalam hidupan ni, hidup dulu dengan rapat dengan dia. Dengan suami isteri. Suami pula dengan mak ayah. Kadang-kadang suami tak boleh nak respect mak ayah, pandang lekeh lah, betul. Suami jangan main. Cakap dia pandai, tapi kadang-kadang dia akan lebih tinggikan isteri dia daripada mak dia. Dia akan lebih respect isteri dia daripada mak dia. Ini ujian bagi seorang lelaki. Dia akan respect isteri dia lebih daripada mak dia. Dia akan hargai. Dan sepatutnya dia kena respect mak dia kan. Ujian. Isteri respect suami, suami respect mak. Suami kena hargai isteri. Jadi pendekkan cerita, biarlah orang kata apa gajah rimau kat luar tu. Tapi kalau hubungan dua ni okey lah. Walaupun orang pujilah macam mana pun, tapi hubungan kat dalam tak okey. Sebab tu tak takut. Orang lari ke apa ke, orang kata belakang ke, jangan isteri kata belakang. Jangan suami mengata belakang. Habis rumah tangga, tak jadi apa. Kadang-kadang kita takut dengan orang luar berkata buruk tentang kita, saudara suami ke. Terus takut. Takutlah isteri yang berkata buruk tentang suami. Bukan bekas isteri, isteri. Bekas-bekas ni tak pakai dah. Dah bekas benda yang dia tak suka. Biasalah dah bekas kan.
Ceritalah buruk dia. Cuba kalau okey. Tak ada nak cerita lah. Dalam okey pun ada benda yang tak dapat, dia burukkan juga. Ini iman. Kehidupan ini nak ajar agar kita bercakap baik. Sebab semua yang terjadi bukan terjadi sendiri. Bila kita dengar buruk orang, kita takkan mengiyakan kerana iman tidak membenarkan untuk mendengar buruk orang. Iman tidak membenarkan. Dan kita menjauhkan seseorang tu kerana mendengar buruk dia oleh seseorang yang menyampaikan buruk dia. Maka kita telah keluar daripada perbincangan iman. Iman tidak begitu. Menjauhkan isteri kerana tahu buruk isteri. Kemudian menjauhkan buat macam tak lalu, tak selera. Sebab apa konon-konon dah tahu buruk isteri. Salah. Suami pun sama, konon-konon dah tak suka. Dia buat-buat tak tahu layan tak layan. Ya tak ya. Ni iman. Ni kehidupan mas kan. Peganglah tasbih banyak kali pun. Peganglah apa. Sebab tu kadang perbincangan ni perbincangan yang meluruskan balik kehidupan. Meluruskan kehidupan. Kehidupan yang mesti kita hadapi dengan pandangan yang benar. Pandangan iman, pandangan yang mencari hikmah dalam setiap perkara yang berlaku. Sebab tu kita tumpukan perbahasan kehidupan. Kehidupan ada perbahasan tentang ujian menyatakan iman. Sebab tu perbincangan ni tak popular sebab iman kan. Iman ni benda yang abstrak. Abstrak ni benda yang halus. Bila halus ni dia boleh masuk, meresap ke dalam perkara-perkara yang dia tak sedar. Kemudian bila dia meresap masuk, dia rasa menusuk kan. Rupanya dia ada benda yang tersirat dalam hati yang berselirat. Sebab tu ada orang dia orang suka kepada perbahasan yang tidak kena mengena dengan iman ataupun tak kena dengan kehidupan lah. Jangan kaitkan perbahasan dengan isu rumah tangga ke. Jangan kaitkan perbahasan dengan isu tentang diri ke. Jangan kaitkan. Tapi kalau kaitkan orang, okey. Kalau kaitkan dengan cerita-cerita yang tak ada kaitan dengan diri dia, dengan kehidupan dia, orang akan macam okey. Ataupun cerita tentang luahan perasaan dia, orang akan okey. Tapi kalau kita cerita mencari kebenaran dalam kehidupan, orang perik sikit nak dengar. Malah kadang-kadang dia akan dapat hentaman dan tentangan. Ditentang. Sebab itu kita kena faham kenapa kita bawa perbahasan kehidupan ni daripada dulu sampai sekarang. Kerana sebagai contoh, pasal rumah tangga bab poligami. Dulu awal-awal dulu saya cerita jemaah sekalian. Dalam masa kita masih mensyarahkan kita hakikat kehidupan. Ada setengah-setengah tu berbunyi-bunyi mengatakan asasi poligami. Tapi perkara bila berlaku terjadi mutakhir ini, isu jadi trend balik. Nampak tak? Mana boleh perbincangan ini didiamkan? Kita mesti berusaha untuk mensyarahkan perbincangan itu agar kita bila berlaku perkara itu dalam trend waktu-waktu tertentu, kita mempunyai gambaran yang jelas. Benar, tepat dan jelas. Kita takkan terikut-ikut dengan sangkaan kebanyakan orang. Surah Al-An'am ayat 116. Allah melarang kita mengikut sangkaan kebanyakan orang. Sangkaan kebanyakan orang. Kalau kita tak nampak dengan mata kepala sendiri, kalau kita tidak kaji dengan ilmu yang ada, maka jangan cuba-cuba untuk sangka. Nampak? Jadi kita kena dapatkan ilmu dan kita kena kaji. Dan ujian kita membawa ilmu ni pasti akan mendapatkan tentangan-tentangan orang yang datang dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu. Akhirnya terdapat. Akhirnya dia akan memberikan kesan kepada pengajian. Itu maksud dah. Dan perbahasan tentang perbahasan yang trending. Daripada dulu sampai sekarang perasaan tetap ada. Perasaan tak puas hati tetap ada je mas sekalian. Isu tentang harta dulu sampai sekarang. Kebanyakan yang meninggalkan satu perkara atau bergaduh itu sebab harta lah. Cuba kalau masing-masing dibagi duit dengan tak ada isu lah. Sama ada isu harta, isu nak dapatkan kedudukan, isu nak dapatkan perhatian. Cuba kalau dapat perhatian, dapat kedudukan, dapat harta, nak gaduh, tak gaduh. Tapi orang beriman takkan gaduh kalau tak dapat perhatian, tak dapatkan kedudukan, tak dapatkan harta. Orang beriman tak gaduh sebab tu diuji dengan ada harta tak bergaduh.
Mungkin setengah orang, dia anggap bila ada harta tak bergaduh. Tapi bila ada harta pula bergaduh, berebut. Berebut. Betul tidak? Perasan lelaki nak jadi konon-konon konon-konon nak jadi pembela wanita, ataupun kalau perasaan nak jadi perempuan tu dah jadi transgender dah tu, LGBT. Boleh lah. Kan? Ataupun nak jadi pembela wanita. Membela ni biar membela kebenaran pada wanita, jangan membela perasaan wanita. Perasaan ni tak ada apa-apa pun manfaat kebaikan selagi mana perasaan itu tidak dibawa kepada iman. Jadi begitu jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah Allah izinkan pengajian ini bertahan sampai ke hari inilah. Walaupun dengan berbagai cabaran, ujian kita lalui, susah senang. Ujian susah, ujian senang. Kadang kita diuji dengan bila ada kesenangan, ujian, kesusahan, ujian. Dua-dua ni ujian. Bagaimana kita nak menepaninya. Sebab itu nak menjaga semua itu adalah dengan bermula dengan jaga-jaga apa yang kita lihat. Jaga-jaga apa yang kita lihat. Jangan sampai lupa apa yang kita ingat. Jaga-jaga apa yang kita lihat. Jangan sampai lupa apa yang kita ingat. Sebab itu jemaah sekalian, kalau sekiranya kita memahami kehidupan ini dengan fahaman yang benar, terutama bermula dengan melihat dengan yang benar, yakni melihat dengan kekuasaan Allah SWT pada qada dan qadarnya. Sebagai contoh, kita mulakan tadi dengan memburuk-burukkan, ataupun Allah uji dengan, ada orang diuji dengan keburukan, dia memburuk-burukkan. Ada orang yang diuji dengan kebaikan, dia mula dalam kelalaian. Kelalaian dengan kebaikan itu, hanyut dia dengan keadaan kebaikan itu, kebaikan, mungkin kebaikan isteri, maka dia tenggelam dengan kebaikan isteri, dia lupa akan tugas dan tanggungjawab dia untuk mendidik isteri. Akhirnya keluh lidah tak terkata, membisu 1000 kata untuk menegur isterinya kerana isteri terlampau baik untuk diri dia. Isterinya bayar itu dan bayar ini, maka dia terlampau baik, saya sampai tak sanggup untuk perlakukan satu perkara yang melukai hati isteri saya. Jadi saya kena berlapik-lapik, kena berjaga-jaga. Walaupun perkara itu adalah perkara yang melanggar syariat, sebagai contoh nak menegur menutup aurat, tapi tak tertegur dia. Sebagai contoh untuk menegur perasaan, jangan duduk dengan cinta ataupun hubbul mal, cinta harta, hubbud dunia, tapi tak tertegur kerana alangkah alangkah baiknya isterinya. Tenggelam dia dengan kebaikan. Atau tenggelam dengan kebaikan pada seorang suami, seorang isteri tenggelam kebaikan seorang suami, akhirnya dengan kebaikan itu melalaikan diri seorang isteri untuk menambah taat, tetapi kerana kebaikan itu menyebabkan dia menjadi seorang yang conquerism ni, ini suami hanya aku saja, dia punya baik hanya aku saja. Dia rasa diri dia itu hanya melihat suami dia, lalu dia lupa akan asal-usul kebaikan itu, menyebabkan hidup ini akhirnya berbicara soal pasangan semata-mata, ditumpukan dengan kebendaan. Ini satu perkara yang perlu kita perhalusi jemaah sekalian. Sebab tu kita kena perbincangan kebaikan ini, kehidupan kita takkan berhenti membincangkan. Dan kita ada uslub, ada kaedah perbincangan kehidupan, yakni soft, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Kita bukan membincangkan dengan sembrono, tak ada sembrono membincangkan, dan kita bukan membincangkan dengan kita memetik-metik cerita. Tidak, jemaah sekalian. Setiap perbincangan itu apabila kita bawa kepada topik-topik yang kita bincangkan, sebagai contoh usul perbahasan siddiq, dia akan membawa kepada membongkar kebenaran. Dari situlah akan terbongkar cerita-cerita, jemaah sekalian. Dari situlah kita akan analisis. Kita akan cuba mengkoreksi, kita akan cuba untuk menghayati perkara-perkara yang membawa kepada kebatilan. Di situlah yang kebanyakan sebahagian menyangka kita mengata. Padahal kehidupan itu tidak, perbincangan ini tidak mengata siapa-siapa. Kita
membawa kepada pembincangan kebenaran, akhirnya bertembung dengan contoh-contoh kebatilan. Itu saja. Nampak? Jadi, kita kena bawa contoh-contoh itu agar kita boleh menimbang tara, kita boleh menimbang aras akal kita ini, kita sampai ke tahap untuk membezakan yang perasaan dan kebenaran. Ini kaedah saja. Sebab itu kita perbetulkan cara pandang dengan pandangan yang benar dan kita mengupas kembali pandangan itu. Adakah pandangan itu bersandarkan kebenaran atau pandangan itu bersandarkan perasaan dan keadaan. Dan apabila kita amati dan kita nilai semula, rupanya ada pandangan kita selama hari ini, kita memandang dari sudut pandangan keadaan. Sebagai contoh tadi, keadaan suami yang baik, maka kita baru nak baik. Maka kita baik ikut keadaan, bukan baik ikut iman. Iman tidak terikat dengan keadaan. Iman, sekiranya suami itu tidak baik, buruk, tetap kena buat baik. Selagi mana dia tidak menghalang kita untuk melakukan kebaikan dan suruhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kebaikan kita ini hanya tergantung pada perasaan, ikut mood. Kalau mood kita baik, kita rajinlah nak buat itu dan ini. Tapi bila kita mood kita tak baik, maka kebaikan itu akan terhalang-halang dari perasaan tadi. Jadi sebenarnya mah yang mulakan Allah SWT. Maka di situ rupa-rupanya pandangan itu pandangan yang bercampur aduk. Sedangkan Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukkan hak dan batil dan kamu sembunyikan kebenaran jikalau kamu mengetahuinya. Jemaah yang mulakan Allah. Sebab itu sungguh kita menekankan perbahasan yang bersandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Kita tak keluar daripada kerangka perbahasan itu, jemaah sekalian. Kita takkan keluar daripada kerangka perbahasan soft. Ayat seorang suami cerminan isteri, ya ini pandangannya tidak tepat. Bagaimana nak Tuan Ziman? Dia boleh bercakap apabila isteri seorang lah. Kalau isteri 4 orang, mana satu dia nak cermin? Ayat seorang suami cerminan isteri. Kalau isteri dia 4 orang, macam nak cermin yang mana satu? Suami cerminan isteri. Kalau isteri pertama baik, isteri kedua baik, isteri ketiga baik, isteri keempat jahat. Takkanlah yang keempat ni cerminan suami jahat. Isteri yang pertama baik, isteri kedua jahat. Isteri ketiga baik, isteri keempat jahat. Mana pada satu pula? Ataupun 3 isteri jahat, 1 isteri baik. Yang mana satu? Betul dia bukan cerminan. Dia tidak boleh dicerminkan. Dia nak kaitkan macam mana? Nak dicerminkan bagaimana? Sebab itu perkara-perkara ini yang kita rungkaikan. Kita rungkaikan. Adapun memang isteri itu adalah dari diri suami. Itu ya, dari diri suami. Jadi suami yang bagaimana dari diri yang bagaimana? Itu kita perhatikan. Dan setiap orang itu ada tanggungjawab dia, ada taklif dia yang Allah telah pertanggungjawabkan untuk menanggung dosa dan pahala sendiri. Jadi takkanlah seorang isteri yang jahat itu cerminan seorang suami yang baik. Suaminya baik tapi isteri dia jahat. Tapi itu namanya fitnah, Tuan Ziman. Kalau fitnah ya cobaan. Tapi nak bagi tahu kan, okey, ini tentang pandangan seorang pandangan tadi tu. Tuan Ziman kata cerminan. Berat. Al-mal wal banun, harta dan anak ujian. Al-mal wal banun ni, harta dan anak dia lebih menjurus pada suami sebab ketua. Walaupun harta dan anak ni boleh reflect pada isteri. Tapi saya nak bagi itu satu gambaran. Seorang suami yang baik, dari sudut perlakuan, dari sudut penampilan, dia akan terkesan dengan apabila seorang isteri yang berperwatakan buruk. Dia akan memburukkan nama suami. Sebab menjaga nama ini tuntutan bagi seorang isteri. Isteri kena menjaga maruah suami. Maruah diri dia. Isteri ni maruah bagi suami. Hati-hati. Okay? Maruah bagi suami. Yang ni menjaga harta suami dan maruah diri. Semualah. Kalau harta suami pun kena jaga, diri dia tu harta bagi suami lebih berharga daripada harta yang ada. Okay, baik.
Kalau seorang suami itu seorang yang katalah seorang yang ahlul ibadah, kemudian dia perwatakannya baik, tiba-tiba isteri dia pakai skirt, free hair, apa tanggapan awal? Ini bukan kita nak bagi hukum dah, tanggapan. Nak ceritakan fitnahnya seorang wanita. Pasti akan satu question, why isteri dia macam itu? Sebab suami pemimpin. Okey. Dia berbeza dengan suami yang berperwatakan buruk, pakai seluar pendek, bertatu, katalah contoh, berantai. Tiba-tiba isteri dia berperwatakan baik, tudung labuh, bernikah pula tu. Okey, sekarang ni terfitnah tak perempuan? Tak. Perempuan takkan terfitnah, malah orang akan menganggap bahawa beruntungnya suami itu mendapatkan seorang isteri yang baik. Nampak kesan kesan perempuan beruntungnya isteri itu, suami itu, kerana ada seorang isteri yang sanggup menerima buruk suami. Tetapi amat malangnya seorang suami yang mendapat seorang isteri yang pakai skirt tu, rambut kuning. Berat suami, jangan buat main. Katalah dia ada 4 isteri, 2 orang isteri pakai skirt rambut kuning, rambut air karat, 2 isteri lagi pakai tudung labuh. Bawa nama siapa? Okey, trik dia, kalau siapa nak tahu, trik dia kena tengok siapa isteri yang sentuhan ataupun isteri yang dia betul-betul jaga. Zaman sudah first, katalah 4 isteri ni, 4 dengan dia, pasti akan ada kesan dia. Maksudnya isteri ni dia tak jumpa mana-mana lelaki lah, tidak ada sentuhan ataupun campur tangan lelaki lain. Sebab memang isteri ni dia ada corak daripada suami. Hati-hati. Sebab itu Allah takdirkan isteri ini dia akan memberi corak kepada perwatakan. Sebenarnya kalau lihat kepada perwatakan seorang isteri itu, dia cenderung kepada perwatakan suaminya sepatutnya. Tapi kalau konsep yang tadi, suami dia buruk tapi dia baik, dia adalah mencerminkan perwatakan ayah dia, keluarga dia, bukan suami dia. Dia kena macam itu. Kita perhalusi dia, baru betul. Dia tak boleh nak simply kita kata tengok dia, ni cerminan, tak boleh. Dia mesti ada kronologi dia. Kalau isteri itu pula, adakah isteri pertama dia, tak isteri itu kedua, ataupun isteri itu adakah dia yang kahwin yang pertama dia, ataupun dia pernah kahwin lagi ke. Ada banyak agenda yang tersembunyi, yang X-file yang perlu di-clearkan. Sebab tu tanggapan tadi perlu diperhalusi. Tapi itulah tujuan bila kita adakan perbahasan ini, untuk kita meluruskanlah. Sebab tu kita tidak boleh semudah-mudah mengatakan cerminan itu. Sebab dia ada kronologi dia. Dia ada cerita yang tersirat di sebalik itu. Tapi yang boleh dikatakan memang kesan seorang suami ini, hati-hati. Wanita ni kesan dia besar. Kesan dia besar. Sebab dia pakaian bagi suami. Pakaian. Jadi kalau isteri itu pakaian dia buruk, jadi dia akan reflect kepada suami itu. Tapi bukan cerminan suami, tapi reflect. Maaf Ustaz, sekarang ramai isteri yang lain mana-mana tak dasar perniagaannya, rambut karat tak sampai, tapi kebanyakan bertudung bernikah. Moga jadi tiba. Wa na'udzubillah min zalik. Ini satu perkara yang perlu diperhatikan. Bukanlah malam-malam, kalau contohnya sekarang ni pun kan, ikut munajat malam-malam ni pun perlu diperhatikan. Kalau siapa bertekak dengan suami, hentikan. Jangan. Tapi kalau dah deal betul-betul elok-elok dengan suami, okey, kita boleh bincang. Tapi kalau tadi sampai untuk mencari pendapatan semata-mata untuk tengah malam,
Wallahu alam, adakah dia telah berbincang dengan suaminya ataupun suaminya terpaksa terima keadaan isterinya. Itu kita tak tahu. Tapi kita tak nak suami itu diperlakukan suka-suka. Ingat, jangan buat suka-suka. Allah takdirkan kita kahwin dengan orang yang kita suka. Jangan buat suka-suka. Kerana suami itu milik Allah, bukan milik kita. Sama juga dengan isteri. Allah takdirkan kita kahwin dengan orang yang kita suka. Kita tak boleh buat suka-suka. Kerana isteri bukan milik kita. Isteri milik Allah. Kita tidak boleh perlakukan apa yang bukan milik kita suka-suka. Kerana setiap yang ada akan ditanya oleh pemiliknya. Allah akan tanya, kenapa aku bagi putih tiba-tiba balik berkarat kelabu WhatsApp ni? Amal jawab, aku datangkan dia elok lah. Aku jadikan dia fitrah elok. Awak jadi kelang kabut ni? Kena jawab lah. Habis kita. Ustaz nak tanya, kalau isu bab agama masih perlu diberi peluang. Isu bab agama masih perlu diberi peluang. Dia ni, Dina Baharum, tadi saya bagi tahu kan hargai dan respect. Saya nak bagi kata kunci. Hargai dan respect adalah bottom line, garis lurus. Melepasinya adalah had maksimum. Seorang isteri yang tidak respect dengan suami, tiada peluang baginya. Kerana perkahwinan perlukan respect. Seorang isteri yang tidak dihargai suaminya, maka dia telah melanggar garis lurus itu. Cuma kadang-kadang masa menentukan. Masa menentukan. Mungkin kita nak bagi masa, mungkin kita nak bagi peluang. Tapi isu respect dan hargai adalah isu yang tidak boleh dikompromi. Once you kompromi dua isu ni, percayalah rumah tangga tu tak ke mana. Sebab memang itu berumah tangga. Kalaulah dibenarkan, Nabi kata, untuk sujud setelah Allah dan Rasul, Nabi suruh sujud kat siapa? Suami. Jadi si suami pula, kalau dapat seorang isteri yang sanggup sujud dengan dia, please appreciate lah, hargailah isteri itu. Tapi kadang-kadang tak nak ambil satu peluang apabila telah ada seorang isteri, dia tak nak hargai. Ada dia tak puas hati, tu tak kena, ni tak kena. Malah wa'auzubillah min zalik, yang luar tu kadang-kadang lebih dia appreciate daripada yang dalam. Kan? Yang luar pandai pula, kadang-kadang cakap lembut gigi dari lidah. Boleh pula kadang-kadang lembut. Tapi dengan isteri sendiri keras tegak dia. Sama juga dengan isteri. Kalau dengan lelaki luar, pandai pula nak respect, jaga. Pandai pula nak pakai elok, pandai pula nak respect. Nak jumpa dia, kita kena ni lah. Kau orang tengok ni, saya ni kan isteri abang. Padahal nak bagi penghormatan kepada lelaki lain. Pergi kerja boleh pula kita pakai elok. Kan? Kerana apa? Hormat. Try lah pakai baju kelawar pergi kerja, nak tengok kena halau je lagi. Tak ada sense. Nampak tidak? Jadi kalau benda ni boleh dibawa ke pihak atasan, autoriti. Apatah lagi kepada isu-isu agama. Sebagaimana respon suami yang mengamal ilmu kita sekian lama baru tahu. Wa na'udzubillah min zalik. Siti Baizurah dan semua isteri yang ada. Isteri ada penasihat pada suami. Siti Baizurah dan semua. Ini di Titi. Saya tertarik dengan satu. Saya Allah takdirkan sempat berguru dengan almarhum Datuk Seri Abdul Hasan Al-Hafiz. Beliau penjaga yang di Pertuan Agong. 12 Agong dia jaga. Menasihat ni tugas seorang penasihat. Tapi nasihatlah dengan karakter seorang penasihat. Bukan punasihat. Jadi tak ada masalah untuk nasihat. Sedangkan Asiyah bersuamikan Fir'aun pun boleh dinasihati. Jadi sekarang ni kita jangan tak puas hati. Isu sekarang kita tak jadi penasihat, kita jadi orang yang nak meluahkan tak puas hati. Macam contoh, ini isu yang masyhur, boleh rujuk kisah bekas mufti almarhum Tan Sri Harusani. Puan Siti Baizurah rujuk kisah itu. Bagaimana almarhum Tan Sri Harusani mendepani isu-isu khurafat dalam kesultanan.
Ni kes sama lah. Isteri puan ni adalah sultan kan. Macam mana nak respon? Pertama, kita kena jadi orang yang berilmu, benar-benar berilmu, tapi bukan ilmu nak mengajar. Jadi orang yang berilmu. Jadi orang yang boleh bercakap dengan bernas. Dan semuanya ini tidak bukan mestilah mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi isteri yang solehah, isteri yang baik ni, dia sentiasa bersama Allah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi depannya. Jangan kita overshadow. Ustaz ada soalan. Seorang lelaki suami itu akan dipertanggungjawabkan atas dan anak-anak di akhirat. Bagaimana seorang ibu yang dipertanggungjawabkan mendidik anak setelah keadaan suami kemudian ada kasih ibu akan dipertanggungjawabkan. Okey, baik. Dalam isu pertanggungjawaban ini kena faham. Bila start akil balik saja, masing-masing kena pikul tanggungjawab masing-masing. Dosa tanggung sendiri. Okey? Dalam hadis ada. Mafhum hadis ada. Dalam ringkasan Syama'il Muhammadiyah ada membincangkan hal ni. Kita tidak memikul dosa siapa-siapa. Cuma apa maksud suami isteri dipertanggungjawabkan? Okey, yang pertama kita cakap suami itu. Suami yang tidak mendidik isterinya, membiarkan keburukan dan bersetuju dengan keburukan. Kalau suami yang telah mendidik dan tetap mendidik, suami yang tidak setuju dengan apa saja kemungkaran yang berlaku pada isteri dan anak-anak dia, suami ini tidak akan dipertanggungjawabkan kerana tanggungjawab itu adalah untuk mendidik. Mendidik. Makanya saya mengikuti Bendahara Umar untuk mendidik. Tamam. Tepat sekali. Puan Siti Baizurah. Jangan kita ingat, doa ni satu usaha yang lemah. Wallahi mas sekalian. Berdoalah, bermunajatlah. Kerana itu senjata yang paling ampuh. Yang mesti kita kena letakkan nombor satu, ikhtiar. Jangan nampak dulu yang lain-lain. Yang lain-lain itu hanya backup saja. Jadi, munajat umat adalah perbincangan yang mesti kita letakkan nombor satu. Munajat. Baik. Okey, baik. Jadi, jemaah yang mulia ta'ala. Ilmu hitam ni boleh minta cerai. Bukan kata tunggu ilmu hitam. Kalau tak solat pun boleh minta cerai. Suami yang meringan tak solat pun boleh minta. Tapi kita kena lihat di sudut orang berilmu. Okay, berbalik tadi. Jadi tidak dipertanggungjawabkan setelah menjalankan tanggungjawab bagi seorang suami itu mendidik. Sebab tu suami ni kena jadi penguat kuasa. Dia kena jadi penasihat. Dia kena jadi pengarah. Dia kena jadi penguat kuasa. 3P. Penasihat, pengarah, penguat kuasa. Seorang ibunya kematian suaminya tetap mendidik. Sebab mendidik bukan pada suami saja, suami isteri, anak-anak. Anak ni mendidik. Okey. Bila kita mendidik, maka lepaslah tanggungjawab. Anak tu tak terdidik, bukan sebab kita dah. Bukan anak tu degil tak mau dengar kata. Jangan sesekali heret dosa mak ayah. Wah, ni sebab anak-anak tadi sebab dosa mak ayah lah ni. Jangan. Islam tak macam itu. Islam tak sezalim itu. Jangan letak bebankan dosa mak ayah tu ke anak. Jangan. Pada anak tu sendiri yang degil tak mau dengar kata. Dia kan ada akal juga. Dia kan ada iman. Takkanlah langsung tak nak berfikir. Kan? Sebab tu dosa masing-masing juga. Walaupun anak beranak. Mak tetap sama mendidik. Tapi kalau anak tu tak terdidik kerana kedegilannya, maka habis setakat tu lah. Adakah semua salah lelaki jika ramai perempuan rosak? Sebab itu nak diberitahu tadi. Kita kena tengok. Kena tengok bagaimana rosak seorang wanita. Itu adakah disebabkan oleh kegagalan lelaki mendidik? Dia kena tengoklah. Kita kena kaji. Dan kalau tengok kepada kedudukan, kalau kita tengok kepada kedudukan, contohlah saya nak bagi itu. Anggaplah wanita ni sebagai kenderaan. Okay. Soalan tadi saya nak nisbahkan ni dengan cara kita gunakan akal. Kalau kita nampak kereta banyak rosak, kita nak tanya, adakah kerana kereta tu rosak sendiri ataupun kerana kegagalan pemandunya memandu kereta itu sehingga rosak? Itulah, dia jawablah. Dia ada dipanggil defect from factory. Kalau defect from factory, sebelum pandu dah rosak lah.
Sebab tu berbalik kepada tadi. Soalan kahwin tadi kan. Kahwin lagi. Sebab tu mana-mana kahwin lagi kena tengok ex-file bakal isteri. Bakal isteri pun tengok ex-file bakal suami. Kena tengok juga. Kalau dia tu dah dah ada isteri, senang dia tengok isteri dia lah. Kalau isteri pertama pun tunggang langgang, itu ex-file dia tu. Tak payah tipu lah. Nampak depan mata lah. Tapi kadang tak nak gunakan tu, dia pergi gaduh dengan isteri pertama tu. Kenapa? Tengok isteri pertama dia. Kalau isteri pertama dia itu well done, so you tak payah nak fikir banyak-banyak lah. Okey. Isteri yang kedua ni tengok, dia pernah kahwin ke apa tidak? Okey, kalau dia datang dengan keadaan dah begini-begini, hirut-birut, bermaksud mesti ada yang sebelum bawa memang langgar-langgar punya. Itu kena faham. Dia tidak boleh rosak sendiri. Wanita ni pakaian bagi lelaki. Kalau tengok pakaian tu koyak sana, koyak sini, takkan dia koyak sendiri. Mesti ada yang cara pakai tak betul. Jadi, kita boleh melihat kerosakan wanita itu boleh jadi kebarangkalian adalah kerana kegagalan suami dalam mengurus isteri. Itu satu. Tetapi kegagalan itu tidaklah letak 100% kepada suami atau lelaki. Kena tengok juga background sebagai orang isteri itu. Adakah dia sendiri juga kerana kegagalan, contoh bawa kereta tadi, rupanya defect from factory. Rupanya kereta tu rosak. Memang rosak kereta tu. Itu longgar ni longgar. Kita bawa ada langgar. Memang kereta tu pun dah memang rosak. Macam mana? Okay? Baik. Jadi sebab itulah mendidik ni tugas suami. Mendidik. Puncanya agama tidak jagakan. Ya. Itu tu. Kebanyakan si suami tak solat, tak nakal, dia boleh bertahan. Tapi dia suami tu lagi macam-macam. Sebab dia anggap tak solat, ringan-ringankan solat, tak nakal, perkara yang biasa. Itulah. Ustaz, kalau kita ada kawan yang dibodohkan, maksudnya disihir oleh suami, kita yang nampak dan tahu akan hal itu, bukan kita bagi Tuhan ini pada kawan kita itu, atau kita diam dan buat bodoh je. Kalau kita diam buat bodoh je, takut kita pun dibodohkan juga. Dia dalam kita nak respon pada satu perkara yang contoh tadi kan. Pertama Nabi ajar mencegah. Kita nampak kemungkaran, cegah. Kalau kita ada kuasa untuk mencegahnya dengan kita pergi melarang kepada perbuatan itu, silakan. Okay. Kalau tak boleh tegah, pergi dengan nasihat. Nasihatlah, dinun nasihat. Tengok siapa yang kita boleh nasihat. Isteri, nasihat. Dia tak ada larang. Dia tak ada istilah jangan jaga tepikan orang. Tak ada istilah agama, kita jaga sama-sama. Sebenarnya kita bermasyarakat. Itu penting berjemaah. Sebab kita sayang, kita bersaudara, kita ada hubungan yang baiklah, kita menjaga. Dia tak boleh membiarkan macam itu. Dia tak boleh. Paling lemah macam tadilah. Bukan dia yang buat bodoh je. Dia bukan buat bodoh. Diam itu adalah mendoakan. Itu paling minimum risk lah. Nabi nisbahkan paling lemah ingat iman. Kita diam di saat melihat kemungkaran. Okay. Dia bukan bodoh tu. Dia minimum risk kita doakan. Okay. Tapi yang terbaik, kita bersuara lah. Suami dah didik, dah baik dengan baik isteri, keras kepala dan susah juga. Itu bila dah keras kepala, ambil tukul je. Kalau keras, cara dia tukul lah. Rendam dalam koloh. Isteri tanggung biawak hidup macam mana Ustaz? Tanggung biawak hidup. Sebut biawak hidup ni kan. Kadang-kadang kita gelak orang dia. Apa ditanggung biawak pula? Biawak ni bukan nak ditanggung. Dilepaskan biawak tu. Ditanggung buat apa? Digigit awak. Perumpamaan kan. Sebab tu bincang dengan iman. Iman ni tak ada istilah kita ni buat satu benda yang merugikan kita lah. Walaupun isteri yang tanggung semua kan. Ingat satu benda. Dia ada dikira pahala. Nampak? Jadi tak ada satu benda yang sia-sia sebenarnya di sisi Allah. Selagi kita larat, kita buat dengan iman, sila lakukan. Jangan sampai kita mempersoalkan. Jadi persoalan akhirnya berubah kita dengan perbuatan yang boleh menghilangkan kembali ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah.
Ha. Biar awak hidup tapi bertahan konon-konon sebab anak. Sebab itu kita ni tak boleh pandang dengan nafsu. Kan? Kita kena pandang dengan ilmu. Karena benda yang kita boleh selesaikan dengan perbincangan yang orang kata apa, yang jelas. Tapi kadang-kadang benda tu dipandang dengan nafsu. Tidak boleh lah. Jadi kita berbuat baik. Walaupun seburuk mana yang ada di depan kita. Berbalik tengok. Nampak? Apabila isu dibangkitkan, semudahnya kita lupa kembali kepada tujuan perbincangan asal kita. Cuba tengok. Perbincangan kita, asal kita, hidup ni ujian. Allah datangkan baik dan buruk untuk kita jaga hubungan kita dengan Allah, kan? Nampak tak? Nak jaga hubungan, kita bukan nak jaga hati suami. Kita bukan nak jaga perasaan suami. Kita nak jaga hati dan perasaan kita agar tidak dipandang oleh Allah dalam keadaan hati kita memberontak. Perasaan kita tu memberontak. Allah datangkan suami macam walaupun ada spesies on-on Abang Fir'aun pun, tetap boleh masuk syurga. Kalau kita kalut sangat dapat suami macam Fir'aun tu, kenapa? Melainkan kita pun ada spesies Fir'aun juga. Tak usah sembang lah, kadang kita pun ada genetik juga, kaki gaduh. Kita pun ada perangai kaki gaduh. Itu je, kaki tak berhati. Dia perasan dia je yang sabar, padahal dia pun 2x5 juga. Itu je bahasa dia. Nampak tak? Padahal seburuk mana pun buruk yang datang, bukan untuk kita respon buruk. Kita disuruh untuk berbuat baik kepada perkara yang buruk. Okey, apa yang baik itu? Listkanlah, adakah dengan penceraian itu ada langkah yang baik? Kalau penceraian itu langkah yang baik, silakan. Tidak perlu dikupas cerita-cerita itu untuk mengukuhkan cerita, akhirnya orang nak simpati atau orang nak bercerita. Dan mana-mana ceritanya dah sampai ke peringkat mahkamah, cerita tu kena habis dekat mahkamah je. Jangan bawa keluar daripada mahkamah. Siapa bawa keluar daripada mahkamah, dia telah mengkhianati institusi yang suci itu. Patutnya dah cerita kat mahkamah, cerita habis. Tapi ada pasangan-pasangan yang dah selesai kat mahkamah, bila habis kat luar, cerita belakang, cerita buruk kan. Walhal dia dah selesai kat mahkamah dah. Lainlah kalau sebelum ke mahkamah, dia gedebang-gedebung dulu kat luar. Huru-hara kat luar, baru masuk mahkamah. Ni sebelum huru-hara, kita ke mahkamah dulu. Kita cerai cara baik sebagai contoh. Ada kan di terutama di Selangor. Once you dah cerai cara baik, and then you settle down, tak ada cerita buruk dah lah. Sepatutnya khalas, titik, habis. Tapi itulah, nak cari penyakit. Nak cari penyakit. Kaki provok. Biasa tu buat muka. Kan? Buat muka tak puas hati. Ya Allah. Macam mana pula ada niat nak bercerai tapi masih nak puaskan nafsu. Sangat ada niat nak bercerai. Apa hukumnya? Niat je. Benda buruk ni belum lagi dikira. Lebih baik padamkanlah niat buruk tu. Kita ni lebih baik kita niat nak pahala lah. Kan? Kalau dah tahu tujuan berkahwin kerana apa, tak ada isu dah. Dan kalau tahu tujuan hidup untuk apa, ada isu tak? Tak ada kan? Untuk diuji kan? Tujuan hidup untuk diuji. Dah, nak apa lagi? Selamat datang ke dunia ujian. So, what's wrong dengan dunia ujian? Wrongnya kita lah. Tak buat persiapan. Jadi murid nakal, suruh datang kelas tak mau datang. Tak suruh belajar, tak mau belajar. Bila datang ujian, mengelupur. Itu bahasa dia. Menggagau. Orang suruh buat study, buat ulang kaji, tak mau. Sibuk cari duit, sibuk cari benda, sibuk besarkan perasaan, sibuk cari benda-benda tu. Sekarang prepare lah, dah tahu dah ujian, nak ada ujian, hidup ni ujian. So apa persiapan kita? Itu je cari ilmu dan fahamkan. Itu je ayat dia. Kan? Contoh saya, dia nak exam ni, hari Sabtu dia nak exam dah. Final dah. Tadi saya ada kelas kat Kuala Kangsar. Saya hari ni pada pagi. Kelas kiraat pukul 9 pagi ni. On the way kita pergi ke Kuala tu. On the way tu saya berhenti kat RNR Rawang. Saya online tu dengan Datuk Salahuddin. Kemudian saya terus shoot pergi ke kelas. Habis pukul 4 tadi. Itu gini.
gerak balik tadi sampai touchdown dia, touchdown. Siap-siap pergi masjid, pergi kuliah. Kan? Betul balik, take 5 sekejap, kemudian sambung sini. Ujian. Satu ujian. Bila guru kita kata ujian, kita tak payah merungut lah. Hang yang tak faham, hang yang tak hafal, hang yang gagal, hang nak bising salah korang pun. Itu je. Kan? Selamat datang ke dunia ujian. Itulah dia. Kan? Ujian. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Kelas. Jadi, jangan dikaji, jangan ditengok ni soalan tu. Kaji jawapannya apa. Jangan persoalkan soalan tu, tapi cari jawapan dia apa. Soalan boleh datang dengan berbagai cara. Soalan boleh datang, soalan boleh datang dengan berbagai cara. Penggubal soalan tu. Lentak dia nak tanya soalan turun terbalik, atas ke bawah, kiri ke kanan. Tugasnya kita bagaimana nak memahami soalan itu. Agar kita mampu merungkai, meluraikan persoalan-persoalan yang dibawa oleh kita. Yang kepada kita. Kita jawablah. Baik. Baik jemaah sekalian, kita tutup dengan munajat umat insya-Allah. Khair. Inilah persiapan kita. Antara persiapan adalah kita persiapkan diri dengan munajat. Bukan menyalahkan ujian yang Allah bagi kepada manusia, tidak sepahaman. Keimanan sudah pasti ada. Dia ni tak payah dah kupah dah benda tu. Bukan nak menyalahkan. Dia ni dapatkan terus jawapan. Kalau kita merungkai juga persoalan tu, kita tak bagi jawapan. Macam mana? Jawapan dia sebagai contoh kan. Macam ni lah. Kadang-kadang tak faham lagi tu. Tak apalah. Bila Allah suruh kahwin. Bila dah kahwin, hang tak ngam. Bila tak ngam, soalan dia apa? Pertama, soalan dia, Allah bagi, pertama, tengok dulu soalan tu datang macam mana. Soalan ni datang dengan suami buruk. Aku ni jadi buruk ke nak jadi buruk? Faham? Ni tak faham ni. Biasalah kawan kahwin dengan suami buruk kan. Tak faham kan? Perang binatang. Saya letak worst case lah. Kadang perempuan dia tak faham kan? Okey. Bila dapat suami perang macam binatang, jadi takkanlah kita nak jadi binatang juga. Kita jadilah seorang penjaga zoo yang pandai. Faham? Takkan kita nak ikut jadi pengai binatang juga. Ataupun, kalau tak boleh tahan juga, hantar kat zoo. Suami tu hantar kat zoo balik. Habis cerita. Itu cara buat yang terbaik. Cara dia macam itu. Bukan kita beruklah suami ni. Tak faham lah. Kita suruh makan pun tak faham. Tahulah apa jadi. Cobaan betul lah. Penatlah kita. Sekarang ni kita nak apa? Nak apa yang kita nak daripada yang isu yang berlaku ni? Apa isu? Kita nak jinakkan dia ke? Atau kita nak apa? Kalau kita nak berlawan, tak selesai masalah. Soalan tak terjawab. Sama juga dengan isteri. Kalau dapat isteri yang bersifat perangai dengan perangai langsuinya, perangai-perangainya berubah menjadi hantu di siang hari, so kita ruqyahkan dia. Kalau tak boleh nak ruqyah, kita hantar balik ke tempat asalnya. Kembali ke tempat asalmu. Habis cerita. Kembali ke tempat asalmu. Dah duduk menengok lagi, persoalkan lagi. Kenapa dia tak faham dia? Kenapa? Itu cerita dia. Hantarlah ke sarkas. Sarkas pun tak laku. Sebab apa? Tak terdidik. Jangan persoalkan. Tu masuk persoalkan. Cari solution terus. Kalau solution ni adalah cerai je lah. Hanya tu cerita dia. Lepas tu jawablah dengan Allah kenapa cerai. Sebab tu kena cerai. Sebab tu saya jawab. Sebab tu saya bagi tahu. Kalau nak cerai kat mahkamah. Sebab mahkamah dia kena akan tanya why bercerai. So kalau kita boleh jawab kat mahkamah, so consider settle lah. Okay? Jangan cerai luar mahkamah. Kalau cerai luar mahkamah, kita tak sempat bagi alasan. Kita marah. Okay, nak cerai kat mahkamah, listkan 1, 2, 3. Kalau isteri nak cerai, minta fasah. Habis cerita. Memang itu jalan keluar. Jangan kita jadikan isu kita ni sebagai isu macam terbelit, sehingga orang nampak kesiannya. Ya Allah, parahnya. Jangan nampakkan Islam ni murah sangat.
Nampakkan Islam ni sampai orang kagum dengan Islam. Orang kagum. Suami walaupun nampak macam tadi, macam sarkas, kau berjaya jinakkan ya. Alhamdulillah. Akhirnya aku sangkakan je suami aku tu. Macam itu contoh kan. Nak sangat? Apa lagi worst? Contoh apa lagi kita nak bagi? Itu je bahasanya. Subhanallah, binatang buas pun boleh jinakkan. Tahu tak apa Tuan Syed Yusof? Saya bagi kias tu. Kan? Takkanlah kelembutan seorang wanita tidak boleh mengukir ataupun membentukkan bantu yang keras. Berpisah betul, bisa cabai jadi kawan. Itu lagi mengarut. Masa sebelum kahwin tak nak jadi kawan. Lepas bercerai nak jadi kawan. Padahal sepatutnya kahwin tu lah jadi kawan. Ni dah bercerai nak jadi kawan. Itu lagi teruknya solution. Tak maaf lah. Dah malam lah. Dah melepasi dah ni. Soalan dah bukan selalu kan. Kodok balik 2 hari yang tak ada bercerai. Apa tadi? Soalan. Okey. Ustaz, kahwin tu haram. Bagaimana jika ada wanita yang berkata tak mau berkahwin disebabkan isu akhir zaman, kemesraan dan jodoh dah datang tapi menolak, adakah akan menerima azab? Taib. Dalam hukum kahwin ni memang dia bukan qat'i wajib. Dia harus mubah. Dia hukum dia mubah. Dia bukan mubah dan dilihat pada kedudukan. Okay, tapi jangan sampai menolak syariat kahwin. Jangan sampai menolak. Sedangkan kalau dia tidak bersiap atau tidak, sebab ada berlaku seorang wanita ni berjumpa dengan Nabi, tanya kata tanggungjawab seorang suami. Berat kan? Akhirnya dia tolak untuk kahwin. Jadi kalau dia rasa dia tak boleh nak kahwin, so tak kahwin lah. Tapi bukan kerana kalau itulah inilah, bukan. Jangan kaitkan kerana tak nak kahwin kerana aku tak suka. Jangan. Kita bimbang kita tak suka apa yang Allah takdirkan. Kita jangan hati-hati bercakap. Dah kena ingat orang perempuan. Jangan ingat lepas kat situ. Dia walaupun tak berkahwin, dia kena juga taat kepada mak ayahnya. Pilih Kalau dia boleh mentaati mak ayahnya, sama. Konsep dia dengan suami juga. Jaga aurat, jaga taat, jaga khidmat, jaga solat, sama. Dah? Lima yang mulakan ta'ala. Baik. Mana mungkin isteri masuk syurga tanpa suami selain ibu dan ayah? Naam. Jika tiada ibu dan ayah, dia habislah. Tapi kepada adik-beradik, mak ayah, adik-beradik, makcik, sama. Khidmatlah dengan pakcik, dengan makcik. Saya pun melalui suami pendabaran. Dia bising, kita diam. Dia bising, kita diam. Kita diam, dia bising. Ataupun dia diam, kita bising. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Tadi mas sekalian. Okey. Kesimpulan begitulah. Berbalik kepada kedudukan asal. Lepas tu kita kena cari punca dia balik. Kita cari punca dia balik. Puncanya apa? Memang Allah datangkan dunia ni, hidup ni ujian. Untuk kita persiapkan diri menjawabnya dengan jawapan. Bukan jawab dengan persoalan. Jawapan kepada setiap persoalan itu adalah dengan kita kembali bergantung harap kepada Allah Ta'ala. Itu munajat umat. InsyaAllah Ta'ala sajalah yang membuka jalan bagi setiap permasalahan. Iza sa'alta fas'alillah. Iza sta'anta fasta'in billah. Ustaz, macam mana hukum suami isteri yang telah bercerai tapi masih duduk sebumbung? Habis idahnya haram. Kalau masa dah idah, suami isteri dah habis, haram. Mana boleh dah? Kedudukan tak boleh, haram. Doa yang menjadi kekuatan. Ya, kekuatan kita adalah mendekatkan kepada Allah SWT.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khair. Terima kasih. Maksudnya mesti kena cari titik kelemahan suami lah untuk nasihat suami menemani yang suami ada silap ya Ustaz. Bukan cari titik kelemahan. Tidak perlu mencari. Tidak perlu. Kelebihan seorang isteri adalah pada diri yang lemah. Lebih. Lemah itulah menyebabkan Allah angkat dia jadi mulia. Suami kita, dalam kita menasihati, jangan cari titik kelemahan. Apa cari titik kelemahan? Kita nak menasihati adalah untuk kita mencari kebenaran lah, nasihat kan. Kita bukan cari titik kelemahan dia. Ada poin-poin orang cakap sebut poin ini dia akan trigger lah apa. Tak perlu, kita cakap perkara yang kita perlu cakap. Habis. Cuma nak cakap tu, kita sebagai penasihat, bercakap dengan hati yang telah puas. Jangan bercakap dengan ketidakpuasan. Dia akan jadi bergaduh. Kebanyakan dia tak puas lah. Bila tak puas, itu kan titik kelemahan. Dia akan jadi pergaduhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Khair. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا Allah fi kulli haja ya Rabb, khususan kepada negara Malaysia dan seluruh negara umat Islam di seluruh dunia ya Allah, khususan di Palestin ya Allah, bebaskan ya Allah daripada cengkaman Zionis dan Natullah, berikanlah kebebasan dan kekuatan pada seluruh umat Islam di dunia ya Allah, kemenangan kepada seluruh umat Islam. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب, khususan pada semua jemaah yang ada pada malam ya Allah, kabulkan hajat kami, permohonan usaha akhirat kami ya Allah ya Rahman ya Rahman. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب ya Allah.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, sedaya jemaah yang muliakan Allah SWT, syukur pada Allah. Selesai sudah soal jawab kita, soal jawab kehidupan. Kita sambung lagi perbincangan soal jawab ini pada keesokan harinya insya-Allah. Dan munajat umat kita, Alhamdulillah, moga-moga Allah berikan kita terus istiqamah untuk tahun 2024 ni pula. 4 tahun dah, Masya Allah, Tabarakallah, mengaji sampai pergi haji ya, insya-Allah. Kita azam supaya kita boleh bertalaki di Al-Haramain, Masya Allah. Baik, itu saja. Mohon maaf pada saya atas kekurangan, kata-kata itu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasul bil haqq tawasul bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.